Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi sayang kita. Allah nampak kita tuan-tuan. Allah taala tolak hati dan kaki kita sekali lagi hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alhamdulillah kita masih lagi berada dalam suasana yang baru. Suasana baru, keadaan renggang tapi orang jadi kurang. Bukan kata sini ya, mana pun sama kan, semua sama. Tapi dalam keadaan orang kurang, dalam keadaan renggang dan sebagainya, kita masih lagi ada. Kita menjadi salah seorang yang masih lagi diberikan petunjuk, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi kesihatan, kelapangan untuk hadir ke rumah Allah, untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah seperti mana keadaan sebelum ni. Tuan-tuan, COVID-19 ni tuan-tuan, satu ketetapan daripada Allah, ia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama macam kita. Cuma kehebatan makhluk Allah ni tuan-tuan, dia boleh menimbulkan pelbagai perspektif, pelbagai andaian, pelbagai ketakutan, pelbagai kesusahan. Bila kita tengok pada surah Baqarah tuan-tuan, kalau kita tengok pada ayat yang ke-155, sekadar nak kongsi sikit lah. Lama dah tak bercakap, dia nak bercakap terus-terus pun tak boleh ke, dia kena cari, nak bagi panas dulu. Kan? Kalau kita tengok ayat 155, ayat tu Allah Ta'ala ceritakan khusus tentang antara bagaimana bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala akan beri kepada hamba dia. Dalam ayat tu Allah nyatakan ada 5 jenis ujian yang akan diberikan kepada setiap hamba, dan kemungkinan setiap hamba tu tak dapat ujian yang sama. Allah Ta'ala sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan dengan merasai kelaparan dan berlakunya kekurangan daripada harta benda, jiwa dan hasil tanaman. Maka berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ni ada 5 jenis ketakutan. 5 jenis ujian: ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan makanan. Kalau kita tengok sebelum COVID ni tuan-tuan,
Mungkin pada saya dari segi kekurangan makanan, alhamdulillah, contoh kata Allah Ta'ala beri dari segi pekerjaan kita ada gaji mampu untuk beli makanan dan sebagainya. Mungkin saya ada masalah lain dari segi kesihatan, mungkin saya ada masalah dari segi hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan rakan sekerja. Mungkin kita sihat hari ini, Allah Ta'ala uji orang lain dengan sakit. Mungkin kita susah hari ini, Allah Ta'ala dah bagi orang lain senang. Makna kata ujian tu tak sama. Tapi bila mai COVID-19 ni, tuan-tuan perasan tak? 5 benda ni daripada satu punca, semua sekali akan jadi masalah. Pertama, Allah Ta'ala sebut ketakutan. Bagaimana nak kata kita takut, tak takut? Tuan-tuan, hari ni kita takut lagi tak COVID tuan? Takut. Apa bukti takut? Tengok kotak tu ada lagi. Padahal kalau mereka kata tak boleh kotak ni, kita nak rapat dah. Tapi pasal apa letak kotak ni tuan-tuan? Pasal apa kena ada penjarakan sosial dan sebagainya? Takut. Walaupun Penang, alhamdulillah, syukur ke Allah, awal lagi Allah Ta'ala dah angkat dah. Nak banding dengan negara lain, negeri lain, tempat lain, COVID di Penang Allah Ta'ala angkat awal lagi. Lama dah kita tak ada kes. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kekallah benda ni sampai selesai semua. Amin. Tapi ketakutan tu masih ada. Dalam duk keluar pun lah ni, bila kita pergi tengok tempat yang ramai, yang sebelum ni kita nak masuk tak ada masalah pun. Tapi lah ni bila pergi, dia ada juga dia punya dia tu. Nak masuk satu tempat, nak pergi Tesco lah kata contoh kan. Bagaimana kena beratok, kena tembak kepala, kena ambil suhu, kena pakai tu sabun habis satu badan apa semua. Sebab apa tuan-tuan? Takut. Walaupun kita tahu benda tu tak ada kat tempat kita. Setakat ni alhamdulillah tak ada. Tapi takut tu tetap ada. Salah satu ujian Allah daripada sumber yang sama, COVID. Kemudian Allah Ta'ala kata ju' kelaparan. Masa berlaku COVID, PKP 1, PKP 2, PKP 3 tuan-tuan. Baru kita nampak berapa ramai orang yang tak ada makan tuan-tuan. Alhamdulillah, ramai di kalangan NGO, ramai di kalangan orang-orang yang ada kepentingan, yang ada nama, ada jawatan, termasuklah mereka yang sukarela kutip derma cari bantuan pergi hantar kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang terputus bekalan makanan. Rupanya baru kita tahu tuan-tuan, sebelah rumah kita tu pun orang biasa, orang tak ada duit. Yang sebelum ni kita tak pernah tahu keadaan dia. Korea kita baru kita nampak berapa ramai orang yang susah tuan-tuan. Mungkin di sana COVID itu satu musibah, tapi ada timbul hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga Allah sebut dalam ayat ni, jenis-jenis ujian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Dengan COVID-19 berapa ramai orang yang tak boleh kerja walaupun asal dia bekerja. Kilang tutup, tak bagi gaji, yang terpaksa berhentikan kerja kerana apa? Operasi dah tak boleh, kos operasi tak boleh nak tanggung dah dan sebagainya. Beratus ribu tuan-tuan, puluh ribu orang hilang pekerjaan. Kalau kita hari ni bekerja ada makan gaji, alhamdulillah tuan-tuan, syukur. Kita tengok orang lain tuan-tuan, harta yang ada habis bergadai. Kita ambil contohlah sehari dua ni duk bunyi dalam berita, duk bunyi dalam media sosial, bekas pemain bola sepak kebangsaan daripada Perak, Khalid Jamlus. Sampai tuan-tuan dia tak ada duit ni, tak ada dah, harta dia kurang, perlukan wang, dia jual habis segala barang-barang dia, dari segi jersey yang dia main dulu, sampaikan trofi kasut emas dia. Tuan-tuan, saya ni kaki bangku, saya mengaku siap-siap. Bak bola ni, bak sukan kaki memang saya out. Tapi tuan-tuan, nak dapat kasut emas untuk satu liga prestige, maksudnya orang yang paling banyak jaringkan gol ni bukan benda mudah tuan-tuan. Bila dapat benda tu, terpaksa dia jual dengan sebab asbab dia nak menampung kehidupan dia. Nampak tuan-tuan? Kekurangan harta. Yang keempat Allah Ta'ala sebut al-anfusi, kekurangan jiwa. Pertama, dari segi COVID ni ramai yang meninggal. Meninggal pula tuan-tuan dalam keadaan yang sangat sadis. Sebelum COVID, kalau ada saudara mara kita, orang yang rapat dengan kita meninggal tuan-tuan, kita boleh urus dia daripada awal sampai habis. Kita bersihkan dia, kita mandikan dia, kapan dia, solat dia, kita masuk terjun dalam kubur, sambut jenazah dia apa semua. Hak ni tuan-tuan, mak ayah, adik-beradik, saudara tak boleh tapi. Bukan kata nak bagi mandi, nak semayang pun tak boleh, nak pergi kat kubur pun tak boleh. Ada orang-orang tertentu saja tuan-tuan yang pakai serupah nak naik bulan tu, depa tu saja yang dibenarkan. Hak tu kalau kita nampak dari segi kematian, dari segi kekurangan jiwa yang lain. Sebagai contoh tuan-tuan, kita ni macam tuan-tuan yang ada di sini memang kaki masjid. Tuan-tuan, masa 3 bulan tak boleh main masjid, apa perasaan tuan-tuan? Saya jumpa ramai orang tuan-tuan yang memang kaki masjid, menangis-nangis tuan-tuan.
Merayu, bolehlah kami nak pergi masjid, tolonglah Ustaz nak masuk semayang, kami nak keluar rindu kat masjid. Tapi kita tak boleh nak buat apa, kita ikut SOP, kita patuh pada arahan pemerintah, tak boleh. Time tu ramai main tawak diri, boleh tak saya nak jadi Tok Siap, saya nak jadi Tok Bilal. Sebab apa? 3 insan istimewa ni yang boleh main pada waktu tu. Imam, Siap, Bilal. Orang lain siapa pun tak boleh main. Sedih tuan-tuan, hati luluh, tak boleh nak pergi masjid. Kekurangan dari segi jiwa, serabut jiwa, jiwa kacau tuan-tuan, rasa tak tarah. Sebelum tu kita duduk main masjid, bahkan masjid ni dah macam rumah kedua. Saya ambil contoh masjid lah, kan. Tempat-tempat lain pun banyak tutup, orang yang selalu duduk pergi tu, dia jadi satu kekurangan untuk diri dia. Macam saya bekerja di sekolah tuan-tuan, tak boleh pergi sekolah awal-awal tu, kena duduk rumah tuan-tuan. Ya Allah, dia jadi tak boleh duduk lah. Jadi serba tak kena. Selalu pergi tempat kerja mengantuk, letih tak larat lah, bagi duduk rumah dia jadi tak pergi kerja pula dah. Waktu suruh pergi kerja dia kira nak duduk rumah, terbalik tuan manusia. Kekurangan jiwa. Dan yang kelima Allah Ta'ala sebut samarat, makanan. Bagaimana kita tengok dengan datangnya virus ni tuan-tuan, manusia jadi panik. Yang paling seronok tuan-tuan, awal-awal PKP dulu, tuan-tuan perasan tak? Dia ada orang yang duk follow lori roti Gardenia. Roti tak ada tuan-tuan. Gardenia tu keluar pada kilang nak pergi kedai-kedai tu, belakang tu duk ada follower tuan-tuan, dia berhenti je orang serbu pergi beli kat lori tu. Pergi kat supermarket, berat habis, minyak habis, hatu habis, hat ni habis, makanan jadi kurang. Kalau sebelum ni, ujian yang Allah Ta'ala mention dalam Quran ni tuan-tuan, datang dalam pelbagai bentuk. Mungkin ada yang kena, ada tak kena. Tapi dengan Covid ni, Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah nak tunjuk kat kita, aku datangkan satu contoh musibah kepada hampa, satu bentuk ujian. Di sana, dalam satu ujian ni, hampa akan merasa pelbagai jenis kesengsaraan. Apa tujuan tuan-tuan? Tolong faham akhir ayat tadi, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Allah nak suruh kita sabar. Bahkan dalam ayat yang lain surah Baqarah, Allah kata bila kita ditimpa masalah, wasta'inu bis sabri was salah, minta pertolongan dengan Allah dengan sabar dan solat. Sabar dulu. Allah, kita tak ada makan, sabar dulu, minta ke Allah. Kita kekurangan harta, sabar dulu, minta ke Allah. Ada masalah jiwa, sabar dulu, minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihan dia tuan-tuan? Allah nak meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu an, cerita tu sepatutnya sentiasa kena tersemat dalam jiwa kita, biar kita tak famous kat dunia tuan-tuan. Sayyidina Uwais satu orang yang dia tak terkenal di bumi, tapi dia cukup terkenal di langit. Atas kebaikan dia, atas dasar keimanan dia, atas dasar ketaatan dia kepada mak dia. Atas dasar kebaikan lah yang dia buat. Kita nak jadi macam tu tuan-tuan. Allah uji kita, Allah nak tengok sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah, sejauh mana pengharapan kita kepada Allah, tinggi mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Alhamdulillah, hari ini kita dah membuktikan kepada diri kita, bila semua ni dah selesai, Allah Ta'ala dah angkat, kita boleh balik main masjid, boleh pergi kerja, kita lakukan macam biasa. Ni mic luar dengar, luar dengar. Nak serulah kepada ahli qaryah Merbau Kudung ni, datanglah ramai-ramai balik ke rumah Allah. Sedih sebab hari tu bila duk buka satu-satu ni, yang tu buka, yang ni buka, yang ni buka, masjid tak buka, macam-macam orang kata. Kesian Tok Menteri duk kena maki, hamun sedia. Tok Menteri ni kira orang cukup baiklah, Menteri Agama kita kan ni, lembut, jenis tak marah. Dia tahu apa dia buat, tapi orang kata kat dia macam-macam. Lah bila masjid dah buka, mana hamba Allah? Mana orang yang sepatutnya hadir untuk mengabdikan diri kepada Allah? Kalau hari tu waktu Covid kita takutlah Allah angkat awak, kita dah jadi berani. Allah boleh uji kita dalam 1001 jenis ujian yang Allah Ta'ala mahu. Ujian adalah tanda untuk kita kembali kepada Allah, dan bila selesai ujian sepatutnya kembali kita itu dengan iman yang mantap, dengan akidah yang kukuh kepada Allah. Jangan bila ujian dah hilang kita kembali jadi seperti sebelum sedia kala.
Sepatutnya kita makin dekat dan rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai-ramai datang makmurkan rumah Allah, meriahkan rumah Allah. Insya-Allah keamanan, kebaikan dan segala nikmat yang kita perlukan akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Agak terpanjang sikit tuan-tuan lah. Terang nak dapat semangat tu insya-Allah. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan ringkasan kitab Al-Kabair, di mana pertemuan yang terakhir pada bulan Mac hari itu tuan-tuan, kita telah selesai pada dosa yang ke-9, iaitu di bawah tajuk liwat. Bagaimana tuan-tuan, liwat ni dia satu geng dengan zina, bahkan dia punya hukuman dia lebih besar daripada zina. Sebab kalau zina dia ada dua kategori. Kalau yang belum berkahwin 100 sebatan. Kalau yang dah kahwin direjam sampai mati. Liwat ni tuan-tuan dia tak ada kategori. Satu tu je. Siapa liwat, yakni dia mendatangi dari jalan belakang, termasuklah lelaki dengan lelaki yang kita istilahkan lah ni sebagai gay, maka ada sahabat yang bagi tahu hukuman dia laksanakan seperti mana hukuman yang dikenakan kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Dengan cara dicari tempat yang paling tinggi di kawasan kita, baling pada tempat tersebut, kira buang dia daripada tempat tinggi tersebut, kemudian ambil batu baling kat dia. Sama macam mana yang berlaku pada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Erti kata yang lain, tidak ada hukuman yang lebih layak kepada peliwat melainkan bunuh. Sebab dia melakukan satu perkara yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak boleh diterima. Apatah lagi golongan yang sama jantina. Allah Ta'ala ciptakan lelaki untuk perempuan, perempuan untuk lelaki. Di sana merupakan satu fitrah. Memang kita saling memerlukan di antara lelaki dan perempuan. Tiba-tiba dia bernafsu kepada lelaki, sedangkan dia lelaki. Ataupun perempuan dia bernafsu dengan perempuan, bukan dengan lelaki. Ya, kita dah tengok dah semua bagaimana azab, bagaimana ancaman yang disediakan oleh Allah. Dan pada hari ini kita nak sambung pada dosa yang ke-10 di bawah tajuk riba tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, kita nak tengok dulu tuan-tuan sikit pengenalan asas-asas sedikit daripada riba ni tuan-tuan. Riba yang kita faham ni apa dia tuan-tuan? Riba kira kita panggil bunga lah. Kalau bahasa kita ni bunga lah. Tapi bank dia tak sebut riba, dia tak sebut bunga. Syarikat yang ada riba bunga ni dia tak sebut benda tu. Dia sebutlah dengan nama-nama yang lain. Kan? Dia sebut nama faedah, dia sebut nama interest lah apalah. Dia kalau dia sebut riba memang terang-terang kita tak pi dah. Sedikit asas tentang riba tuan-tuan. Yang dimasukkan dengan riba itu adalah az-ziyadah, yakni tambahan. Hak tu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah tuan-tuan, riba bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman. Manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Nak cakap, nak terang benda macam ni tuan-tuan, takut tak faham, kita ambil istilah mudah je. Kita bawa contoh, saya pinjam kat tuan-tuan 100, tuan-tuan bagi, dia kata dengan syarat waktu bayar kena bayar balik 120. Pinjam 100, bayar 120, itu adalah riba. Dia merupakan satu tekanan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan, orang yang pinjam. Tuan-tuan, hari ni kita nak beli kereta, nak beli rumah. Tuan-tuan, kita bukan satu orang yang banyak duit tuan-tuan. Nak ada dalam cash kat kita ada 100 ribu, 200 ribu, tak ada tuan. Tambah hari ni punya keadaan rumah, keadaan tanah tuan-tuan. Allahu Akbar, tepuk day nak beli. Rumah-rumah baru naik ni tuan-tuan di Pulau Pinang. Kalau belah pulau ni jangan duk cakap belah seberang, belah sama naik. Dulu orang kata seberang ni kalau belah-belah sini berbuat kudung, nyok sebatang, naik pergi ke Penaga, Tasik Gelugok murah. Lah tak ada dah tuan-tuan. Mahal serupa tu. Sekaki RM16, sekaki RM20. Nak beli satu tanah lot pun tuan-tuan, duk ada 4,000 square feet tuan-tuan, duk ada lebih kurang 150 ke 200 ribu dah ni. Kalau dulu benda boleh dapat 50-60 ribu ya. Mana nak cari duit tuan-tuan? Pinjam. Terpaksa sebab kita ada kehidupan, nak kena buat rumah dan sebagainya. Kereta nak kena beli, ahli keluarga dah ramai, anak-anak bertambah, nak bayar 70-80 ribu, duit tak ada. Pinjam. Bila pinjam, ambil hak riba. Bila terlibat dengan riba tuan-tuan, pertamanya Allah Ta'ala sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah Ta'ala sama sekali mengharamkan riba. Tak ada alasan dah tuan-tuan, tak ada alasan dah untuk kita nak menjalankan perniagaan riba. Kita akan tengok nanti bila selesai bab ni, apa alternatif yang boleh kita buat untuk tidak terlibat dengan riba dalam keadaan kehidupan kita sekarang ni. Baik tuan-tuan, kita rujuk kepada kitab dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala mention kepada orang yang hati dia ada terikat dengan Allah. Amanu, orang yang percaya. Kepada orang yang percaya dengan kewujudan Allah, percaya dengan segala rukun iman, maka Allah Ta'ala bagi satu pesanan, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Makan riba ni maksudnya kita menekan orang lain. Bila kita ada kelebihan dari segi wang, kedudukan dan sebagainya, orang perlukan bantuan kita, kita ambil kesempatan dengan orang. Allah kata jangan buat macam tu. Allah Ta'ala larang kita. Dan Allah Ta'ala akhiri ayat ni dengan katanya, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bila Allah larang dan Allah bagi pesanan, takut ke Allah. Mungkin siapa tak tahu. Mungkin kita dengan orang tu saja yang tahu. Kata kita ni kenakan kat dia riba, kita tekan dia, kita susahkan dia. Siapa tak tahu? Takutlah kamu kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Allah kata, takutlah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Selepas ni kita akan tengok dulu tuan-tuan, apa azab yang disediakan oleh Allah. Sejauh mana bencinya Allah dan Nabi SAW kepada amalan riba ni tuan-tuan. Kita nampak benda ni macam biasa, macam tak ada apa tuan-tuan. Tapi dia berada dalam kedudukan ke-10 senarai dosa-dosa besar yang kita tengok dalam kitab ni. Maksud dia bukan calang-calang dosa juga. Nah, baik. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Maksudnya, orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yakni mereka tidak dapat bangun berdiri dengan betul dari kubur mereka pada hari kiamat, melainkan mereka berdiri dalam keadaan terhuyung hayang seperti dirasuk oleh syaitan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berikan satu penjelasan bagaimana keadaan ketika mana ahli pemakan riba, orang yang selalu mengenakan riba, apabila ditiup sangkakala yang kedua, bermakna tandanya kita akan bangun dan bermulanya alam yang kelima, iaitu alam akhirat. Bangun daripada kubur kita ni tuan-tuan, manusia ada bermacam-macam jenis. Kita dah jumpa dah dalam kita tengok dan dosa-dosa sebelum ni tuan-tuan. Ada yang bangun dalam keadaan kepala dia ditukar bentuk binatang, ada yang tukar bentuk babi, ada bertukar bentuk kera, ada yang bangun dalam keadaan mukanya yang tersangat hitam, ada yang bangun dalam keadaan dia tenggelam dalam peluh dia, ada yang akan bangun dalam keadaan mukanya di bawah, kakinya di atas, ada yang bangun dalam keadaan terjelir lidah-lidah dan sebagainya. Dan untuk orang yang makan riba, bangunnya dalam keadaan dia tak boleh berdiri tegak. Dia akan terhuyung hayang ke kiri dan ke kanan. Maka bila kita nampak orang yang macam tu, kita boleh taksir dah, dia ni kat dunia makan riba. Allah Ta'ala beri petanda awal kepada geng-geng yang makan riba ni. Mereka takkan boleh berdiri betul. Mereka akan bergerak ke sana dan ke sini terhuyung hayang, menyusahkan ramai manusia. Sewaktu mana semua manusia dibangunkan serentak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar sana nanti. Itu antara keadaan yang pertama. Kita nampak kalau kita bayang terhuyung hayang ni macam tak ada masalah. Tuan-tuan, masalah dia cukup besar.
Itu merupakan tanda bala awal pertama daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mahsyar panjang tuan-tuan. Berkali-kali kita sebut akhirat panjang tuan-tuan. Tak boleh nak bayang, tak boleh nak fikir tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita fikir satu ya, yang kata sehari di akhirat tu, yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Surah Sajadah tiap-tiap Jumaat kita duduk dengar. Sehari di akhirat ka alfisanah, 1000 tahun kat dunia. Macam kita duk sebut tuan-tuan, kalau kita umur ni panjang tuan-tuan, boleh makan duit KWSP kita sendiri tu mau duk syukur banyaklah kat Allah. Kira panjang umur kita tu tuan-tuan. Tapi habis-habis tak ada terang mana tuan-tuan. 70, 80, hak tu pun kira tak ramai lah. Kalau dalam piramidi ni teka-teki tu dia duduk ada keempat. Kadang-kadang nak jumpa 70, 80. Hak 90 pun tak jumpa dah kot dah ni rasa. Boleh pergi sampai bencin pun mau duk syukur banyak ke Allah tuan-tuan. Jadi kita nak bayang macam mana 1000 tahun tuan-tuan. Kita hidup pun tak sampai 1/10 daripada 1000 tahun tu. Sedangkan sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Dah tu pula stesen dia banyak. Bangun di mahsyar, bangun dulu. Kemudian dan terpinga-pinga akan dihalau pergi mahsyar. Kemudian di mahsyar pula satu tempoh yang sangat panjang. Berdiri saja tak buat apa. Berdiri sambil duduk dengar orang menjerit, orang duduk morong hak tu, hak ni apa semua tuan-tuan. Sementara nak sampai satu keadaan cerah akan jadi gelap. Akan berlaku satu huru-hara yang sangat-sangat dahsyat. Kemudian cerah balik. Yang dikatakan matahari seolah-olah panas dia macam duk ada sejengkal atas kepala. Kemudian mula nak lari pergi kat Nabi tu, Nabi ni, Rasul tu, Rasul ni nak minta doa ke Allah. Sampailah kat Nabi SAW. Baru nak mula syafaat. Dapat syafaat Nabi, baru nak mula hisab. Hisab pula panggil seorang-seorang. Berita gembira untuk hisab satu benda tuan-tuan. Nabi SAW sebut umat Nabi SAW akan dihisab terlebih dahulu. First kali. Umat Nabi SAW. Umat Nabi banyak mana tuan-tuan? Kita punya nombor berapa? Mahsyar ni dia bukan macam pergi pejabat pos. Pergi tekan nombor. Okey, sila duduk. Kami akan panggil anda sekali duduk kursi ada ikon mana dah tuan-tuan. Sementara nama nak kena panggil ni tuan-tuan panjang tuan-tuan. Dah kena panggil pun tera nak selesai hisab. Masya Allah, tabarakallah. Tak mau cerita sampai habis. Tak kira habis isyak gitu lah. Dah isyak kena berhenti. Panjang tuan-tuan. Dalam keadaan sepanjang tu nak terhuyung hayang, jatuh sana jatuh sini. Benda tu bukan satu benda biasa tuan-tuan. Itu siksaan yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak betapa Allah Taala tak mau kita riba, sampai Allah cerita salah satu azab orang yang makan riba dalam Quran. Dalam Quran lagi Allah Taala dah sebut la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Keadaan orang yang makan riba sewaktu bangun di hari akhirat nanti. Baik. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Pasal apa keadaan mereka tu huyung hayang? Ini sambungan daripada ayat yang atas itu. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan sesungguhnya berniaga itu, jual beli itu sama sahaja seperti riba. Mereka meniaga, mereka nak ambil untung lebih, mereka kenakan riba. Nak kaya cepat. Istilah orang Allah sebut apa tuan-tuan? Pergi umrah balik hari. Jual barang mahal, kenakan dengan keadaan yang tak sepatutnya, tak masuk akal. Nak dapat keuntungan yang lebih mudah, makan atas angin banyak, maka kenakan riba. Dan Allah Ta'ala tambah dalam ayat ni yang dijadikan sebagai hukum. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah Ta'ala haramkan riba. Hari ni kita kena cek balik tuan-tuan. Dalam kehidupan kita, kita duk bergelumang tak dengan riba. Dari segi pinjaman kita, dari segi duit gaji kita yang masuk dalam akaun kita, akaun konvensional ke Islamik. Kalau kita jenis pekerja swasta, kita ada KWSP. KWSP ni, lah ni dah ada akaun yang bahagian syariah. Kita dah tukar dah lagi ke syariah. Kalau tak tukar tuan-tuan, duit akaun bank pun duk konvensional lagi tuan-tuan, tindakan perlu dilakukan segera. Segera tuan-tuan. Kalau kita buat lebih kurang, kita terlibat dengan riba.
kita akan termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wal iazubillah. Nampak macam kecil ya tuan-tuan. Saat kita akan tengok pasal apa Islam cukup benci dengan riba. Baik. Yakni mereka menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Ta'ala haramkan riba, tapi dia kata tak apalah, riba ni boleh, tak ada masalah. Tu pun salah satu strategi penjagaan. Cara nak mendapatkan keuntungan, cara nak berjaya, kita kenakan riba. Kita jangan sebut nama riba, kita sebut nama faedah, sebut nama bunga, sebut nama interest. Tapi balik-balik dia main kot tu dah juga. Hanya nak dapatkan sedikit keuntungan dunia. Maka azab yang sangat dahsyat senang menanti mereka di akhirat nanti, yang bakal disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Sikit insya-Allah. Pada hari kiamat, ketika semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, mereka bergegas keluar kecuali orang-orang yang memakan riba. Mereka akan berdiri lalu jatuh tersungkur seperti dirasuk oleh syaitan. Setiap kali mereka bangun, mereka akan tersungkur. Hal ini kerana mereka memakan harta riba yang mengembang biak di dalam perut mereka, sehingga memberatkan mereka pada hari kiamat. Setiap kali mereka ingin bangun untuk bergerak cepat dengan manusia yang lain, mereka tidak mampu, lalu mereka akan tersungkur. Jadi didetailkan lagi tuan-tuan bagaimana yang kata mereka ni terhuyung hayang. Sebab apa tuan-tuan? Bangun dalam keadaan perut mereka tu terlalu besar. Sebab dalam perut mereka itu tuan-tuan ada harta-harta haram yang mereka makan hasil daripada riba. Setiap kali nak berjalan jatuh, nak berjalan jatuh, nak berjalan jatuh. Berdiri saja duk jadi terhuyung hayang. Bila jatuh ni tuan-tuan, tuan-tuan, mahsyar bukan macam kita lah ni tuan-tuan. Lalu kita duduk ada distance. Akhirat nanti tuan-tuan, mahsyar nanti, kita punya tanah sekadar tapak kaki kita yang dua tu saja. Itu saja tanah yang kita ada. Rapat-rapat penuh dengan manusia tuan-tuan. Boleh bayang tak pada Nabi Adam AS sampai last manusia sebelum kiamat, semua akan bangun serentak duduk di satu tempat. Kalau hari raya Aidiladha kan, kalau hari raya haji, biasanya atau ni tak ada kan, tak ramai orang yang boleh buat haji. Kerana sebelum-sebelum ni kita tengok tuan-tuan, pada waktu wukuf biasanya akan ada live, ataupun tuan-tuan sendiri dah menunaikan haji. Bagaimana keadaan sewaktu wukuf tuan-tuan? Bagaimana keadaan sewaktu tuan-tuan duduk kat Mina nak pergi melentang? Bagaimana keadaan tuan-tuan duduk buat tawaf haji pada 10-11 Zulhijjah tu tuan-tuan? Macam mana rapatnya kita dengan orang tuan-tuan? Akhirat berganda-ganda lagi keadaan dia pada tu. Bila kita jatuh ni tuan-tuan, bangun-bangun jatuh, tuan-tuan ingat ada orang nak suar tangan kat kita, mai bangun? Tak ada tuan-tuan. Orang pijak kita ikut dan masing-masing di sana tuan-tuan, tak nampak apa dah. Mak pak sendiri pun tak nampak, anak bini pun tak heran, duk fikir diri sendiri nak terlepas ya. Orang jatuh nak pergi suar tangan, minta maaf lah, pijak buat tak tahu tuan-tuan. Itu keadaan dia yang akan berlaku kepada orang yang rajin duk menjaga mengamalkan riba. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan dalam keadaan gila pada hari kiamat. Itu adalah sebagai tanda bagi orang yang memakan harta riba yang dapat disaksikan oleh manusia yang ada di sana. Dibangunkan dalam keadaan macam orang gila tuan. Terhuyung hayang pergi sana pergi sini, bangun jatuh supaya manusia-manusia lain kenal. Inilah orang yang memakan riba suatu dia hidup di muka bumi Allah. Orang yang menekan hamba Allah yang lain, orang yang banyak menyusahkan umat manusia yang lain. Hanya disebabkan dia nak kaya cepat, dia nak dapat untung yang banyak. Diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil sikit tuan-tuan dalam kitab asal. Dan menurut Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pula bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada malam aku diisrakan, aku dibawa melalui satu kaum yang perutnya sangat gendut. Setiap orang perutnya seperti sebuah rumah yang besar, sehingga perut itu condong terlentuk ke tempat golongan kaum Fir'aun. Sedang kaum Fir'aun itu diseret setiap hari ke neraka pada waktu pagi dan petang. Kata beliau lagi, bahawa ketika mereka dibawa ke neraka seperti unta yang ketakutan, tidak dapat mendengar dan tidak berakal.
Dan ketika mereka merasakan kedatangan kaum Fir'aun itu, mereka lalu bangun. Lalu mereka pun terhuyung hayang oleh keberatan perut itu, dan mereka tidak dapat menetap setempat, sehingga datang banjiran kaum Fir'aun itu menggempur mereka setiap kali datang dan pergi. Yang demikian inilah seksa yang ditetapkan Allah bagi mereka di alam barzah, di antara dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW berkata, aku pun bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Maka jawab Jibril alaihissalam, mereka itulah orang-orang yang memakan riba. Mereka tidak berdiri, mereka seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan kerana surupan riba yang telah dilakukan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Didetailkan lagi tuan-tuan bagaimana suatu Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Satu peristiwa yang wajib kita imani dan percaya. Tidak ada di sana satu istilah tidak wujud ataupun tidak masuk akal. Bagaimana Nabi SAW dibawa melihat syurga dan neraka. Tatkala Nabi dibawa ke neraka, Nabi lihat satu kaum yang perut dia besar rumah tuan. Perut besar rumah bukan buat mainan tuan. Duk ada dalam neraka ni tuan-tuan, sama tempat dengan kaum Fir'aun ni tuan-tuan, yang disiksa oleh Allah. Kaum Fir'aun kan diseret setiap hari, pagi dan petang, tak berhenti disiksa. Bila mereka nampak siksaan kaum Fir'aun tu, mereka duduk main kat mereka nak bangun tuan-tuan, nak lari, tak boleh, perut berat sangat jatuh. Fir'aun ni pakat main pijak tuan-tuan, setiap kali duk kena macam tu tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, ini gambaran. Nabi tak boleh cerita macam mana, Nabi nampak benda tu, tapi Nabi cerita atas pemikiran kita tuan-tuan terbatas. Kita boleh bayang macam mana? Tuan-tuan boleh bayang satu orang gemuk nak jalan, tak boleh duduk jatuh, orang lain main bijak dia. Nampak macam tu tuan-tuan, tapi itu bukan dia. Syurga dan neraka bukanlah apa yang kita fikirkan, bukan apa yang kita bayangkan, bukan apa yang kita gambarkan. Kalau nikmat syurga berganda-ganda daripada apa kita fikir. Nikmat balasan neraka lebih buruk berganda-ganda daripada apa yang kita fikir. Itu baru satu yang disebutkan oleh Allah dan didetailkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain berkata Nabi SAW, apabila aku dimi'rajkan, aku mendengar pada langit yang ketujuh di atas kepalaku seperti guruh dan petir. Maka aku terlihat beberapa orang yang perut mereka gendut seperti rumah layaknya. Di situ pula aku terlihat ada sekumpulan ular-ular kala jengking bergantungan di merata-rata perutnya yang gendut itu. Maka aku pun bertanya, siapakah mereka ini, hai Jibril? Lalu menjawab Sayyidina Jibril alaihissalam, mereka itulah orang-orang pemakan riba. Ditambah pula sebahagian daripada azab tuan-tuan, daripada besarnya perut mereka tadi tuan-tuan. Bukan besar saja, bukan penuh dengan barang-barang yang berada dari segi keharaman yang mereka lakukan di dunia. Bahkan di sana terdapat ular-ular, kala-kala binatang-binatang bisa yang duk bergantungan pada perut-perut mereka penuh ni tuan-tuan. Hak yang kena jijak tadi kena jijak, hak ni duk ketik pun ketik tuan-tuan. Kita sebut berulang kali tuan-tuan, base neraka api. Semua benda pada neraka ni api yang bersifat panas. Makanan minuman pun sangat-sangat panas tuan-tuan. Pohon zakum, buah zakum. Dengar nama buah. Buah ni biasa sedap. Buah mana tak sedap tuan-tuan? Buah ni insya-Allah sedap. Tapi buah zakum ni tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, dia lebih kurang macam buah nyok. Bukanlah kata sebiji bentuk nyok tak. Dia ni tajam-tajam. Tajam lagi pada derian tuan-tuan. Tapi yang kata macam nyok ni pasal apa? Dalam dia ada ayak. Setiap kali nak makan buah zakum ni tuan-tuan, bila nak makan lapak ni tersangat lapak. Lapak dia sangat dahsyat. Tak boleh, kita tak pernah merasa yang lapak macam tu dalam neraka. Makan juga dengan panas-panas tu makan. Bila masuk ni tuan-tuan dengan duri dia, dia pecahkan mulut-mulut, dia pecahkan rahang. Tengah duk telan rongkong-rongkong ni mau habis, hancur pecah tuan-tuan. Dan bila pohon zakum masuk dalam perut, buah tu akan pecah. Keluar ayak yang sangat panas yang ada dalam buah zakum tu tuan-tuan. Habis terbakar badan kau dalam ni tuan-tuan. Tu baru buah. Makanan. Minumannya jangan kata. Dalam Bahrul Mazi diceritakan tuan-tuan. Ayat neraka saya duk sebut 3 kali, tapi nak sebut untuk diri saya dan tuan-tuan, biar kita rasa benda ni tuan-tuan.
Kita dah dilepaskan oleh Allah SWT daripada ujian besar COVID-19, tuan-tuan. Ini masa untuk kita kembali kepada Allah dengan cara kita ambil benda-benda yang boleh menakutkan supaya menjadi motivasi kepada kita. Ayak yang terdiri daripada campuran darah, nanah, segala benda-benda busuk, tuan-tuan. Minum ni panas dia, tuan-tuan. Masya Allah. Ni hancur habis segala-gala. Sementara ayak tu nak pergi ke perut. Habis tu elok balik. Minum pula, jerit pula, sakit pula, elok balik. Macam tu lah, tuan-tuan. Hak ni kat perut ni sentiasa ada ular kala hak duk ketik ni, tuan-tuan. Kita kena semut, apa orang panggil, kongkiak ke apa-apa. Hak kepala hitam, badan merah tu, kena tu pun melompat, tuan-tuan. Jangan kata kena tebuan lebah apa lagi, tak payahlah. Kongkiak tu pun sudah, tuan-tuan. Dia punya bengkak besar tu dia bagi. Nyamuk pun kita tak tahan, tuan-tuan. Duk garu bila dia naik, nampak sikit baru nyamuk. Yang ni memang benda yang benar-benar berbisa, tuan-tuan. Yang diciptakan daripada neraka, daripada api, tuan-tuan. Bersangatan sakit, tak tahu nak habang, tuan-tuan. Tak boleh nak cerita, tak boleh nak bayang. Tanda betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sentiasa melakukan kejahatan dan kemaksiatan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baru sikit, tuan-tuan, tu baru sikit. Banyak lagi yang kita tak tahu yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma menceritakan daripada bapanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berleluasa zina dan riba di sesuatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kemusnahan pada negeri tersebut. Di satu tempat yang bebas zina dan riba, tuan-tuan, maka tunggulah kemusnahan demi kemusnahan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengok pada negeri dan negara kita, tuan-tuan, bagaimana kita nampak berlaku ke tidak kemusnahan. Kemusnahan kita jangan pandang dari segi zahir semata-mata. Oh, yang kata musnah ni bila ada gempa bumi, bila ada banjir. Dari segi bencana alam semata-mata. Itu dari segi yang tersurat. Cuba kita pandang dari segi yang tersirat. Kemusnahan dari segi akhlak umat Islam, tuan-tuan. Anak-anak umat Islam hari ni macam mana, tuan-tuan? Pemuda remaja Islam lah ni berada di jalan mana, tuan-tuan? Tuan-tuan, tolong sedar, tuan-tuan, kita sedang mengalami kemusnahan akhlak yang sangat teruk. Zina berleluasa, sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kau lah ni zina. Budak sekolah rendah pun dah ada kes zina, tuan-tuan. Sekolah rendah, tuan-tuan. Kita sekolah rendah duk buat apa, tuan-tuan ni? Duk berlari tak habis lagi. Main guli, duk terjun ban. Tu sekolah rendah kita, tuan-tuan. Hak lah ni budak sekolah rendah pun pandai zina dah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok anak-anak orang Islam, tuan-tuan, banyak di mana, tuan-tuan? Pemuda-pemuda kita banyak di pusat-pusat serenti, banyak di penjara-penjara. Tuan-tuan keluar tengok malam minggu, tuan-tuan, saja sekali naik kereta round pukul 11, pukul 12 tengah malam, pukul 1. Tuan-tuan tengok di atas jalan. Tuan-tuan pergi ke highway Sungai Dua apa semua tu. Siapa yang banyak atas jalan? Haduk piris dekat-dekat RR Bagajam apa semua tu. Saya tak ambil jauh, saya ambil karya-karya dekat-dekat dengan kita je. Bukan nak condemn, bukan nak kata, tapi ini fakta yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Ini juga diistilahkan sebagai kemusnahan. Bila akhlak pemuda Islam musnah, tuan-tuan, siapa nak bawa Islam masa akan datang? 30-40 tahun lepas kita tak ada. Siapa yang nak dukung anak cucu sudah keturunan kita atas dasar tiang Islam? Tak ada. Sebab apa? Apabila zina dan riba berleluasa. Ini amaran dan ancaman daripada Nabi SAW. Tapi tak ramai yang ambil takut. Tak ramai yang ambil penting. Sedangkan berlaku di sekeliling kita sekarang ni, tuan-tuan. Artis dipuja bawah sikit pada Tuhan. Kalau kata artis ni boleh sembah, ramai dah sembah artis, tuan-tuan ni. Tak boleh kata langsung ke artis, kata je marah. Bila ulama-ulama, orang-orang alim, tok-tok guru ni, tuan-tuan, oh cakap lebih kurang. Hina sana, hina sini, kutuk tu, kata ni. Dengan tok-tok guru, alim ulama tak heran langsung.
Bahkan bila kita bercakap hal agama, kita bercakap hal mati, mereka pula marah kita. Hampa ni tak kerti nak maju, kau duk fikir mati je. Semua benda tak boleh, hak tu haram, hak ni haram, hak ni. Oh payah tuan-tuan simbang bobok ni. Buka TV tuan-tuan, daripada pagi sampai malam, tuan-tuan cuba tengok buat satu kajian seminggu. Mana lebih banyak daripada acara keagamaan atau acara keseronokan? Konsert, lagu, hak tu, hak ni berlambak tuan-tuan. Agama ada sikit waktu subuh. Sebelum subuh, lepas subuh, lepas tu dia diam sehari kat nak maghrib, dia boh sikit. Kalau hari Jumaat adalah lebih sikit, sejam dua, hak tu ya. Lepas tu dia boh pula tengah-tengah malam. Siapa nak tengok subuh dengan tengah malam? Hak kan rancangan muzik seronok-seronok, dia boh pukul apa? Pukul 9 malam, pukul 6 petang. Drama-drama, tambah tu drama pukul 7 tu cukup setan besar tu. Saya pula dulu anti benda tu tuan. Dia menjauhkan orang kita daripada berjemaah maghrib. Sedangkan tuan-tuan fikir dalam 5 waktu mana kita paling lapang nak main masjid? Maghrib lah. Subuh tak ada bangun tidur, tak jaga. Zuhur tengah kerja, asar duduk drive balik rumah. Isyak tak larat buka mata. Maghrib yang duk ada orang nak main pun, tang tu dia pibuh pula satu drama tuan-tuan. Pai kacau. Nampak tuan-tuan? Bila kita baca satu benda, kita jangan ambil dari segi tersurat semata-mata. Kita tengok apa yang berada di sebaliknya. Kemusnahan sedang berlaku dengan sangat hebat di dalam negeri dan negara kita, maka kita lah yang kena main peranan untuk memastikan kita tidak terus-menerus akan dirundung bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, alhamdulillah saya berhenti setakat ini dulu insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita dapat, kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang amalkan kebaikan yang kita ceritakan ni, setiap kali kebaikan yang dia buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sampaikan ganjaran yang sama kepada kita insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.